Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam kelas perniagaan tingkatan 5. Okay, bersama dengan saya iaitu Cikgu Khairi dalam kelas pembelajaran secara maya. Okay, so pada minggu yang kedua pada bulan 6 ni cikgu akan teruskan dengan topik yang sama iaitu persediaan menjadi usahawan. Okay, so sebelum itu cikgu akan terangkan iaitu pembelajaran secara maya. Okey, di mana cikgu akan sediakan satu video ringkas berkaitan dengan topik pembelajaran pada minggu tersebut. Selepas itu, sebarang persoalan ataupun pertanyaan kamu boleh tanya dalam grup WhatsApp yang telah disediakan. Dan jangan lupa like page NMTC untuk sebarang maklumat. Okey, pelajar. Okey, so cikgu harap kamu bersedia dengan modul masing-masing. Okey, jom. Okey, untuk kelas perniagaan tingkatan 5, okey, bab yang kelima, persediaan menjadi usahawan. Okey, so pada minggu ini cikgu akan masuk subtopik yang baru iaitu faktor. Okey, di bawah tajuk di bawah tajuk faktor-faktor penyumbang untuk memulakan perniagaan. Okey, kamu boleh buka modul kamu pada halaman yang ke-6. Okey, pada halaman yang ke-6. Okey, di bawah tajuk faktor-faktor penyumbang untuk memulakan perniagaan. So, apa faktor-faktor untuk kita memulakan perniagaan kita lah. Okey, so yang pertama ialah antara faktor penyumbang untuk memulakan perniagaan ialah modal. Okey, so mesti ada apa? Okey, mesti ada yang pertama ialah modal. Okey. Yang kedua ialah kemahiran. Yang ketiga ialah lokasi yang sesuai, stok, latihan, pemasaran dan bantuan profesional. Okey, so kat sini ialah faktor-faktor ni penting. Kalau tak ada faktor ni, so perniagaan kita mungkin tak akan majulah. Okey, boleh? Okey, so yang paling penting ialah modal. Okey, so kalau tak ada modal, kamu tak boleh buka perniagaan. Betul tak pelajar? Okey, so modal ni sangat penting. Okey. Okey, so modal ni ialah modal merupakan satu permulaan bagi sesebuah perniagaan lah. Kalau kita buka perniagaan, yang perkara yang paling penting ialah modal. Okey. Modal perniagaan boleh terdiri daripada wang tunai, alatan atau stok lah. Okey, so modal ni tak semestinya duit lah. Mesti ada barang ke. Okey, so dari segi barang boleh juga. Dari segi aset, itu merupakan dia punya modal lah, kan? Itu. Kalau kamu tak ada modal, kamu tak boleh buka perniagaan. Okey, usahawan boleh mendapatkan sumber pembiayaan secara dalaman atau luaran. Okey, itu merupakan yang pertama, faktor yang pertama. Saya harap kamu boleh ingatlah itu faktor yang pertama ialah modal. Okey, kita pergi yang kedua ialah kemahiran. Okey, kalau kamu tak ada kemahiran, kamu tak boleh buka perniagaan. Sebab kita kena ada kemahiran. Macam mana kita nak buka perniagaan kita supaya orang tertarik dengan produk kita? Dengan gaya perniagaan kita. Betul tak? Okey, usahawan perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan dalam bidang perniagaan dan kemahiran pengurusan perniagaan seperti pengurusan kewangan, pemasaran dan penggunaan media sosial. So maknanya kita kena ada kemahiran. Kalau kamu sebagai usahawan, kamu kena ada kemahiran tersendiri. Okey, so kamu kena ada kemahiran dari segi teknologi maklumat supaya kamu nak komersialkan kamu punya produk lah. Takkanlah kamu nak guna sistem yang lama kan? So kamu kena ada kemahiran. Okey, dari segi kemahiran macam mana kamu nak ubah suai kamu punya produk. Okey, boleh? Okey, kamu dalam kelas ini dalam modul kamu dia kata iaitu pengurusan kewangan. Dari segi pengurusan kewangan, macam mana kamu nak uruskan kewangan kamu? Itu kemahiran jugalah. Takkanlah ada duit, suatunya kamu ada duit 5,000. Takkanlah satu hari tu kamu habiskan duit 5,000 tu. Takkan. So, kamu ada cara dia, kemahiran dia. Macam mana kamu nak urus dari segi kewangan. Okey, boleh? Okey, kemahiran penggunaan teknologi maklumat membolehkan usahawan memanfaatkan teknologi terkini, meluaskan rangkaian perniagaan, mengukuhkan kedudukan kewangan dan meluaskan perniagaan ke peringkat antarabangsa. Okey, ini penting. Iaitu dari segi kemahiran maklumat itu memanfaatkan teknologi terkini lah. Kemahiran penggunaan teknologi ni. Sekarang ni memang penting. Kalau kamu tak
tahu pengetahuan mengenai teknologi, so perniagaan kamu mungkin tak akan ke depan lah. Okay, faham tak? So kamu kena ada cara dia. Okay, boleh. Okay, seterusnya ialah dari segi iaitu lokasi. Kita pergi yang ketiga ialah lokasi. Okey, lokasi yang sesuai iaitu pemilihan lokasi sangat penting untuk meningkatkan jualan dan keuntungan. Okey, ciri-ciri lokasi yang sesuai ialah antara ciri dia ialah yang pertama ialah berhampiran dengan pelanggan dan pembekal. Okey, ini yang pertama. Mestilah berhampiran dengan pelanggan dan juga mestilah tempat kamu nak buka tu strategik supaya ada orang, tak jauh dengan orang mudah nak pergi kat tempat kamu. Okey, boleh? Okey, terdapat kemudahan infrastruktur seperti macam ada kemudahan lah. Okey. Seterusnya ialah tempat yang menjadi tumpuan ramai dan seterusnya ialah mudah untuk dikunjung. Okey, boleh? Okey, seterusnya kamu tengok pada halaman yang ketujuh. Okey, yang ketujuh ialah faktor seterusnya ialah stok. Okey, apa maksud stok ni? Okey, stok ialah barang yang disimpan untuk dijual. Itu merupakan stok. Maknanya barang yang disimpan untuk dijual. Okey, usahawan harus bijak mengurus stok agar stok sentiasa pada tingkat optimum lah. Maknanya tak ada, macam orang kata tak ada putus pun barang tu. Sentiasa ada barang tu, stok tu. Okey, boleh? Okey. Kekurangan stok atau keadaan terlalu banyak stok yang boleh menyebabkan modal perniagaan terikat dalam bentuk stok. Okey, stok terbahagi kepada dua jenis iaitu yang pertama ialah stok bergerak cepat, yang kedua ialah stok bergerak perlahan. Okey, stok ni bagi pada dua. Okey. Dia ada stok bergerak cepat dan juga stok bergerak perlahan. Okey, kita satu persatu. Apa yang dimaksudkan dengan stok bergerak cepat ni? Okey, stok bergerak cepat merupakan iaitu stok yang dapat dijual dengan cepat lah. Maknanya barang tu laku sangat. Letak sekejap habis. Itu merupakan stok barang iaitu bergerak cepat. Contohnya lah barang makanan dan keperluan harian yang dijual dengan cepat. Okey, boleh? Itu merupakan stok bergerak cepat. Okey, boleh? Okey, seterusnya ialah stok berisiko rendah kerana pantas dijual sehingga dapat mengelakkan masalah stok, luput atau usang. Okey, ini merupakan stok bergerak cepat. Okey, kita lihat kepada yang kedua ialah stok bergerak perlahan. Okey, stok yang mengambil masa yang lama untuk dijual lah. Maknanya kan ni, barang ni yang kamu jadi ni slow sikit. Tak habis, lambat lah nak habis. Macam orang ramai tak suka ke. Itu merupakan stok bergerak perlahan ya pelajar. Okey, contohnya ialah perabot, peralatan muzik dan juga kereta mewah. Okey, stok berisiko tinggi kerana boleh ketinggalan zaman atau rosak. Okey, boleh? Okey, saya harap kamu faham pelajar. Okey, kita pergi seterusnya ialah faktor dari segi latihan. Okey. Okey, untuk faktor seterusnya ialah latihan. Usahawan perlu melengkapkan dirinya dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran dengan menjalani latihan dan menghadiri kursus untuk menjadi usahawan yang berdaya maju dan berupaya untuk berdaya saing. Okey? Itu merupakanlah maknanya kita kena beri latihan supaya usahawan ni tahu cara macam mana nak menguruskan kita punya perniagaan tu. Okey, antara latihan yang diperlukan oleh usahawan untuk menguruskan perniagaan ialah pengurusan kewangan dan perakaunan. Ini paling penting. Kita tahu macam mana kita nak uruskan kita punya kewangan dan juga perakaunan. Yang kedua ialah pengurusan sumber manusia. Yang ketiga ialah pemasaran. Okey, yang ketiga ialah kepentingan latihan kepada usahawan. Apa kepentingan dia? Okey, yang pertama ialah memberi dorongan agar dapat merancang dan bertindak, memulakan sesuatu perniagaan atau perusahaan serta mengembangkan perniagaan sedia ada melalui perancangan jangka masa panjang. Okey, boleh? Memberikan motivasi ke arah mencapai matlamat dalam memajukan perniagaan yang dimulakan dan pada masa yang sama menerapkan etika perniagaan dan sikap positif dalam dirinya. Okey, boleh pelajar? Okey, yang ketiga ialah
membolehkan mengikuti perkembangan teknologi terkini dan menggunakan mutu produk serta produktiviti supaya dapat bersaing dan menguasai pasaran. Okey, boleh belajar? Okey. So, untuk minggu ni cikgu akan terangkan sampai halaman yang ke-8 sahaja. So, next untuk minggu yang ketiga nanti cikgu akan masuk pada halaman yang ke-9. Okey pelajar, okey cikgu harap kamu faham dengan penerangan cikgu dan cikgu nak selepas kamu melihat video ni cikgu nak kamu jawab semua soalan-soalan yang ada dalam modul tersebut. Okey, boleh pelajar. So, cikgu harap kamu faham dan sebarang persoalan kamu boleh tanya cikgu dalam grup WhatsApp yang telah disediakan. Okey pelajar. So, cikgu harap kamu faham. Okey, so sebarang persoalan kamu boleh tanya cikgu dalam grup WhatsApp. Okey, so sekian. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, Assalamualaikum.